Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cikgu Zikri. Saya merupakan guru sekolah rendah yang mengajar di kawasan pedalaman Sarawak. Jadi hari ini saya akan berkongsi kepada guru-guru especially cara menyimpan hasil kerja murid di dalam format e-book. Okey, ianya percuma bagi 40 buku yang dihasilkan. Sekiranya nak buat lebih kita kena langgan lah. Okay. Tapi luckily my student tak sampai 40 orang sebab sekolah saya sekolah SKM, sekolah kurang murid. Jadi tujuan saya simpan semua hasil kerja murid saya di dalam e-book ni adalah untuk memudahkan saya melihat balik hasil kerja murid saya dengan mudah. Kemudian supaya saya dapat top up hasil kerja murid saya di dalam e-book ni. Jadi lepas saya dah masukkan hasil kerja murid saya ke dalam e-book ni, saya boleh delete kerja ataupun fail asal yang dihantar oleh murid kepada saya. Jadi ianya menjimatkan album saya lah sebenarnya. Kalau kita guna, biasanya saya rasa lah cikgu sekarang ni dia telefon dia ataupun tablet dia dalam album tu penuh gambar ataupun screenshot hasil kerja murid. Jadi benda tu saya tak nak simpan dalam album, jadi saya simpan dalam format e-book. Jadi macam mana nak gunakan, jom saya ajar. Ini paparan iPad saya. Paparan iPad saya. Perkara pertama cikgu kena buat adalah cikgu kena save dulu segala dokumen berkaitan dengan hasil kerja murid di dalam album, ataupun dalam foto lah dan sebagainya. Save dulu, kemudian kita akan pergi ke aplikasi, Book Creator. Nampak tak ni? Book Creator tu. Kita pergi ke bahagian apps Book Creator. Sebenarnya Book Creator ni dia semua platform ada sebab dia adalah platform open. Kalau cikgu tak ada tablet, cikgu boleh guna komputer. Kita boleh guna website dia untuk buat perkara ni lah. Tapi bagi saya dia sangat susah lah untuk hasilkan ataupun menyemak hasil kerja murid menggunakan komputer. Kalau cikgu ada tablet ataupun phone, kita boleh semak directly. Sekarang kita masuk dalam ni. Ini adalah e-book yang saya hasilkan. Kita pergi ke YouTube. Ni dia punya kulit buku yang saya buat. Ini untuk English saya buat lain sikit lah. Kita pergi ke bahagian Wafi. Sebelum saya pergi jauh, kalau kita tengok dekat bawah tu, dia ada macam chef, ada play dengan ada butang kotak atas tu. Saya tunjuk ni saya cakap tadi. Butang ni adalah untuk kita copy kita punya buku ataupun export dan sebagainya lah. Bahagian play ni untuk mainkan semula ataupun kita share kepada murid macam mana nak flip buku ni. Kemudian yang terakhir ni adalah untuk butang share ataupun kita nak save kita punya e-book ni di dalam pendrive komputer ataupun kita terus send kepada murid sebagai feedback. Nanti kita pergi bahagian tu. Kita belajar macam mana nak simpan ataupun menyemak hasil kerja murid di dalam Book Creator ni. Hasilkan satu buku. Kemudian dia akan keluarkan paparan macam ni. Saya dah edit semua. Nampak tak butang tepi sekali ni? Tepi ni dia ada butang next page. Kita tekan next page tu. Ini adalah contoh-contoh yang saya dah semak lah. Directly from Book Creator ni. Saya tak semak dahulu kemudian upload. Tak. Saya letak gambar dalam book ni, kemudian saya terus semak dalam Book Creator ni juga. Sekarang kita dah berada di page yang terakhir sekali, di mana dia akan keluar button tambah.
Okay, button tambah ni bermaksud kita kena tambah page lah. Okay, sekarang dia dah page terakhir, jadi kita tambah page. Okay, di sinilah magic happen, di mana kita kena tambah image pada paparan di atas ni. Okay, nampak tak button tambah di atas tu? Okay, tekan tambah. Kemudian kita akan pilih photos. Okay, tekan photos. Paparan dia macam ni je. Kita ada option photos, camera, pen, add tag, add sound. Okay, yang bahagian lain tu saya tak akan sentuh sangat lah. Kita akan bermain dengan photos dengan pen saja hari ini. Okay, kita ambil dulu hasil kerja murid tadi. Contohnya ini. Okay. Kemudian kita add lagi. Okay. Okay, dah, boom, siap. Dengan menggunakan Apple Pencil, saya menggunakan Apple lah. Okay, menggunakan Apple Pencil ni. Okay, saya boleh menggunakan Apple Pencil ni, saya akan mula menyemak. Okay, dengan bagaimana nak menyemaknya, saya nasihatkan dekat sini, cikgu-cikgu kena baca dulu jawapan yang murid dah bagi ni. Okay, hafal mana satu betul, mana satu salah. Sebab once kita dah masuk kepada tab untuk pen nanti, okay, tekan butang tambah ni. Okay, butang tambah ni. Okay, butang tambah ni dia akan keluar pen ni. Okay, tekan pen tu, dia akan jadi blur. Kalau tulisan murid tu nampak, okey. Macam tulisan murid saya sekarang ni, dia okey lah, dia nampak. Jadi saya boleh semak terus. Kalau ada yang tak nampak tu, kita kena tengok dulu, okey, mana satu betul, mana satu salah. Okey. Kemudian kita akan mula memilih warna dahulu. Biasanya kita akan pilih warna merah. Okey, warna merah untuk menyemak. Kemudian mata pen tu, dia ada banyak jenis pen. Ada highlighter, ada crayon, ada auto tu. Biasanya saya akan menggunakan mata yang paling halus. Okey, mata paling halus. Okey, this one. Okey, kemudian kita akan mula menyemak. Okey, soalan yang pertama tadi dia betul. Okey, tick saja. Kemudian yang kedua ni salah sebab lampu ataupun wire dia tak bersambung. Jadi dia takkan light up. Okey, kita bantu murid. Okey, kemudian ni connection dia betul, nombor 2 tu. Jadi tick. Kemudian damage bulb. Okey, betul. Okey, kemudian soalan seterusnya, why a bulb doesn't light up in a circle mark? Tick for the answer in the circuit. Okey, damage new bulb is used. Okey, betul. Jawapan dia betul. Does not light up. Okay, dia ada satu lagi jawapan kan, yang ni kena tick juga. Okay, the wire is not connected correctly. Sebab itulah lampu di dalam circuit tu tak menyala. Okay, back to the second page. Okay, jawapan sangat jelas oleh murid ni, jadi saya semak je. Okay, dry cell, switch, connecting wire, dan bulb. Okay, betul semua. Kemudian bahagian ni dia mungkin ada silap sikit lah. Okay, kita pergi ke bahagian atas sekali, complete and break electric circuit. Ni adalah fungsi switch. Okay, kemudian supply electrical energy, biasanya dry cell. Kemudian give out light. Okay, biasanya bulb. Dan kemudian connects the circuit with electrical component. Okay, betul. So, dah habis semak, cikgu boleh bagi komen ataupun stiker. Okay, nampak tak bahagian di atas tu? Tadi ada pen, eraser dengan smiley ni. Cikgu tekan tu dan dia akan keluarkan puluhan ataupun emoticon yang sesuai untuk cikgu jadikan stiker dalam lembaran kerja ni. Okay, jadi kita bagilah stiker yang cantik-cantik sikit. Kita support lah kan murid atas usaha dia. Okay, jadi kita letak kat bawah ni. Okay, dengan komen. Very good. Great. Perfect. Okay, dah siap. Kemudian dah siap semua tu. Okay, dah siap semua tu. Bahagian ujung sekali tu sebenarnya ada butang done.
Okay, kalau nampak kan saya dah buat zoom in tu, dia dah done. Okay, klik done tu, kemudian dah siap. Okay, dah siap. Inilah cara saya menyimpan hasil kerja murid saya. Kemudian kita boleh share ataupun kita play balik. Okay, nampak bahagian atas tu ada play. Okay, tekan play. Dia akan jadi seolah macam buku. Saya flip je. Okay, saya flip. Okay, saya flip. Okay, saya flip. Saya flip. Okay, jadi dia lebih tersusun lah. Once kita dah upload ataupun dah simpan segala hasil kerja murid dalam e-book ni, kita boleh delete gambar-gambar ni tadi di dalam photo album. So that's all for today. Kalau video ini bermanfaat, saya mohon untuk anda share, kemudian subscribe to my channel and hit some like button. So kalau ada soalan boleh tanya di ruangan komen di bawah. Saya rasa itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.